Bapak Ibu, mari satukan hati kita berdoa. 弟兄姊妹，我们一起祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. 主，我们为主所应许的日子，我们向你感恩。 Dan saat ini kalau kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, 我们今天早上如果有机会来听神的话语， kami memohon Tuhan menolong setiap kami, memimpin dan menyertai setiap kami. 求神来帮助带领我们每个人。 Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kami, menguatkan kami, dan bahkan menegur kami ya Tuhan. 但愿今天早上神的话语能够帮助坚固我们，也能够责备我们。 Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们如此感恩祷告，奉靠主耶稣的名，阿 Amin. 门。 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Ya, senang sekali melihat Bapak Ibu hari ini dalam situasi kondisi yang sehat semua ya. 感谢神，我们今天早上每个人都在健康的状况。 Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. 我们今天早上要思想一段的这个主题，就是滥交败坏善行。 Ya, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15:33 dan Amsal 13 ayat 20. 这时候我要读两段的经文，是哥林多前书第15章第33节，以及箴言书第13章20节。 1 Korintus 15 ayat 33 berbunyi seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 哥林多前书15章33节，你们不要自欺，滥交是败坏善行。 Dan satu lagi dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 箴言13章20节，与智慧人同行的必得智慧，与愚昧人作伴的必受亏损。 Ya, Bapak Ibu, saya selain melayani di gereja, saya itu melayani di pusat konseling. 弟兄姐妹，我除了在教会服侍呢，我有在这个辅导的这个班服侍。 Jadi saya sering sekali bertemu dengan orang-orang yang bergumul di dalam kehidupannya. 我在辅导中心服侍的时候，我常常遇到一些人在生活当中的挣扎。 Suatu waktu ada seorang pemuda, dia seorang Kristen yang baik sebetulnya. 有一次呢，有一个其实很好的一个青年人的基督徒， Ya, dia cerita bahwa sebetulnya dia tidak pernah aneh-aneh begitu ya, berbuat yang aneh-aneh gitu ya. 他说他从来都没有犯出一些很奇奇怪怪的事。 Ya, dia kuliah di luar negeri, lalu dia pulang ke Indonesia, lalu dia menikah dengan seorang Kristen yang juga baik. 他是在国外留学，然后他回来印尼之后呢，他就跟一个好的女生基督徒结婚。 Tapi suatu ketika dia cerita sama saya bahwa dia nangis-nangis, dia cerita sama saya bahwa dia ketahuan oleh istrinya karena dia selingkuh dan sering pijat plus-plus. 他有一次呢，他找我，他哭着对我说，他的妻子，他的太太发现他有有外遇，然后他常常去那些按摩店那边。 Jadi istrinya marah sekali dan mau ceraikan dia, karena itu dia datang ke konseling. 他的妻子非常的生气，要跟他离婚，所以他就到我的这个辅导中心那边去。 Ya, setelah dia cerita, ternyata dia itu begitu pulang ke Indonesia, dia hanya masuk ke satu WhatsApp grup futsal. 其实他告诉我说，其实他回来印尼之后呢，他只是加入在一个WhatsApp 的这个群组，就是这个futsal 的这个 WhatsApp 群组里面。 Dan pemuda ini senang futsal ya, dan dia banyak ngobrol di grup itu begitu. Tapi ternyata bukan cuma obrolan tentang futsal yang dibicarakan di grup tersebut. 他非常喜好这个futsal 这个运动，可是呢，在这个群组里面呢，不是单单谈到这个futsal 的问题而已。
Ya, teman-teman futsalnya cerita banyak pengalaman bagaimana abis futsal mereka dipijit dan punya pengalaman yang menarik dan unik. Salah satunya pijit plus-plus tadi. 就是他们就谈了有关于这个他们去按摩院的时候，就是被按摩的那种，就是那种快乐，那种的兴奋。 Ya, pijit plus-plus ini bukan pijit biasa, tapi yang berhubungan dengan seksualitas gitu ya. Dan pemuda ini amat sangat penasaran. 这个按摩院当然不是平常一般的，可是跟这个性方面是有关系的。 Ya, dia tidak pernah melakukan itu sama sekali sebelumnya, selalu menjadi anak yang baik, nurut sama orang tuanya. 他之前其实没有去过去做这样的事情，他其实是一个很好的、很乖的孩子。 Akhirnya begitu dia coba, ternyata dia amat sangat tertarik dan sulit sekali lepas sehingga dia berani berpetualang sendiri lebih besar daripada teman-teman yang lainnya. 所以呢，当他已经进去到这个按摩这个事情的时候呢，他非常对这个问题非常的被吸引了，所以他比其他的这个朋友呢，更深入的进去里面去做这样的事情。 Nah, disitulah dia bilang, saya tidak menyangka Pak Michael, kok bisa ya saya terjebak seperti itu sampai hari ini saya ketahuan oleh istri saya. 他说：巴麦克，其实我没有想象到我为什么会被陷入到那么深刻到这样的地步，甚至今天呢，我的妻子已经知道了。 Jadi memang pergaulan itu amat sangat mempengaruhi perilaku kita, Bapak Ibu. 弟兄姐妹，这个交往呢，其实对我们的这个行为，实在有很大的这个影响。 Nah, di dalam pergaulan kita itu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain dan identitas diri kita tuh seolah-olah menjadi satu dengan mereka. 在这个交往当中呢，我们与别人有这个互动，所以呢，这个呢就让我们就是进去，就是跟他们这个同样的这个事了。 Dalam pergaulan kita itu saling memberi pengaruh satu dengan yang lain, kita membentuk norma dan kebiasaan dan pikiran yang sama dengan grup kita. 在这个群组交往当中呢，我们已经陷入在里面，我们跟其他在这个群组的人呢，都有同样的这个喜好或者同样的所犯的、所做的、所行的一些的事情。 Jadi dalam Alkitab, Paulus itu pernah menegur seseorang ya, namanya Demas. 在圣经当中，保罗曾经责备过一个叫低马的人。 Ya, Paulus marah dengan Demas karena Demas itu dikatakan lebih memilih dengan teman-teman duniawinya, dikatakan meninggalkan pelayanan dan jatuh cinta dengan dunia. 在保罗说呢，这个低马他是喜好就是爱了这个属世这个世俗的这个事情，然后就是爱上了这个世界。 Ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Demas itu banyak sekali bergaul dengan pebisnis. Dia di Tesalonika, tempat bisnis. Dan ada kemungkinan dia itu juga takut menderita. Sehingga dia pergi ke Tesalonika untuk berdagang. 在这个提摩太后书4章第10节那里有记载，这位低马，然后在帖撒罗尼迦也是一样，就是他是一个生意是一个商人。 所以呢，他就是跟这些在提摩太、帖撒罗尼迦的人的这个商人有关联、有关系。 Ya, punya komunitas baru, maka Demas pun meninggalkan pelayanannya. Gitu ya. 因为低马他有一个新的这个群组呢，所以呢，他就离开了他的服侍。 Lalu ada juga Gehasi, dia bujangnya Elisa. Dia memilih menerima uang dari Naaman, padahal Elisa sudah menolaknya. 另外一个以利沙的这个仆人，就是他接受了这个纳曼给他的这个钱。 Ya, itu ada dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 23 ya, karena Gehasi itu cukup banyak melihat nabi-nabi yang hidupnya enak, dia pun ingin seperti itu. 这位尼哈西有记载在列王记上的第5章。 Ya, lalu juga ada kisah di Alkitab tentang orang-orang Yahudi di Bait Allah yang hidupnya tuh mau gampangnya saja. 另外也是有记载了这个犹太人在上帝的神的殿当中，他们都要就是随他们的这个情欲去做。 Ya, mereka tidak mau bawa
persembahan korban bakaran dari rumah, mereka datang bawa uang dan tukar di meja penukar uang untuk beli korban bakaran. 他们不要从家里就带了这个祭物到这个圣殿，而是他们在这个圣殿前面呢，用这个金钱来买了他们所要献的这个祭物。 Ya, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan dia usir semua orang, dibalikin semua meja-meja penukar dan bangku-bangku pedagang dia balikin semua. 耶稣就是进到圣殿的时候，就是非常的生气，把这些买卖的这个桌子就把它翻倒。 Ya kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini banyak bergaul dengan orang-orang yang praktis, yang mau gampangnya saja sehingga melupakan esensi ibadah. 为什么呢？因为这些犹太人，他们都跟那些比较希望能够比较随便或者比较方便的人来交往，而他们不要真正的预备他们的心来敬拜神。 Jadi memang pergaulan itu merusak kebiasaan kita dan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. 这个的确，这个滥交呢是败坏了我们的这个好的品德或者好的善行。 Nah, mari kita refleksikan bagaimana dengan kehidupan kita sendiri sebetulnya. 弟兄姐妹，让我们来看我们的这个自己的生活。 Ya, saya pernah diceritakan ada perkumpulan ibu-ibu yang arisan, lalu kalau menang hadiahnya itu kencan dan tidur dengan artis pria begitu. 有一群呢，在这个做这个一个会的这个妇女们，她们如果说谁当时或者当月已经赢了这个会的时候呢，她们就可以跟这个出名的演员上床。 Nah, yang cerita sama saya ini ibu-ibu yang sering ke gereja. Jadi saya bilang kalau ibu semakin lama di komunitas ini, maka ibu pun akan terseret melakukan hal yang sama. 告诉我这件事情的是一个去教会的一个姐妹，所以我跟她说，如果你更深入的陷入这一群人当中，你会更深入的被陷入在这个被捆起来，被这个陷入这个网罗里面。 Lalu ada bapak-bapak juga dan anak muda gitu, yang suka bersepeda, lalu setelah itu makan bubur begitu ya. 有另外的这个弟兄跟他的孩子，他们就是常常搭脚踏车之后呢，他们就去吃粥。 Ya itu juga nggak salah, ya itu sebetulnya baik. Tapi justru apa yang dibicarakan setelah hal tersebut begitu. 当然这个是好的，他去搭了脚踏车之后，他去吃粥。可是之后呢，他们所讲的或者所做的是什么呢？ Ya ternyata sama, ada bertukar info pijit, lalu juga bisnis hingga subuh, hingga malam hari di lounge, di pub gitu ya sambil minum alkohol. 可是之后呢，就是一些不好的信息出现，就是他们之后呢去一些的夜店，去一些不好的地方去喝酒。 Dan saya tidak kaget begitu di dalamnya ada majelis gereja, pelayan Tuhan yang setia, lalu mengambil pelayanan pada hari Minggu. Nah dia itu berubah menjadi pribadi yang tidak setia kepada pasangannya. 所以在里头也是有礼拜天都在教会做礼拜的执事，可是因为这样的关系、这样的交往呢，使他呢在这个侍奉当中并不忠心于神。 Ternyata bukan cuma itu, dia juga korupsi, dia juga memikirkan mengenai kekayaan dunia dan ternyata hidup dengan rasa bersalah terus-menerus. 因着他所犯的这些罪恶呢，所以让他更陷入在里面。他觉得他真的是一个非常犯罪的人，陷入的更深入。 Ya sekali lagi pergaulan itu adalah sebuah hal yang nyata dan mempengaruhi psikologis kita dan rohani kita. 所以呢，这个交往是非常的影响到我们的心理或者我们的属灵的这个方面的。 Nah, mengapa Paulus ini dalam firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? 为什么使徒保罗说这个滥交会败坏善行呢？ Ya sebetulnya kalimat ini adalah kalimat penutup tentang penjelasan Paulus mengenai kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh. 其实这段话呢，是保罗结束他之前所说有关于这个死人的复活。 Ya lalu Paulus itu mengatakan tuh hati-hati, jangan bodoh, jangan disesatkan, jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk.
所以呢，保罗要劝勉他们说：你们要谨慎，你们不要被误导，陷入到这个坏的这个行为。 Ya, karena itu semua merusak kebiasaan, karakter dan pandangan hidup yang baik. 因为这一切都是败坏了，就是损坏了这个好的善行或者好的品行。 Jadi di dalam 1 Korintus 15 yang kita baca ini Bapak Ibu, Paulus menjelaskan bahwa ada hidup yang kekal setelah kematian. 在我们所读的哥林多前书第15章这里，其实使徒保罗他有提到说，这个生命中不是死亡就结束，而是有永生的。 Jadi di dalam kehidupan kita itu tidak akan mati, gitu ya. Ada suatu kekekalan. 所以我们的生命不会死，而是我们会有永生。 Ya kalau memang nggak ada ya sudah kita bisa bersenang-senang, gitu, bergaul sekendak hati kita, makan dan minum seenaknya lalu mati seperti binatang. 如果没有的话，那我们就可以吃吃喝喝，就是在那里喜乐呢，就这样死了，就跟这个兽一样。 Tapi Paulus mengatakan bahwa kehidupan itu tidak seperti itu. Ini adalah kehidupan yang nyata, tapi sebetulnya ada kehidupan yang sesungguhnya, the true life. 可是保罗告诉我们说，其实这个是很真实的一个生命，就是很实际的一个生命。 Nah zaman itu murid-murid amat sangat dipengaruhi oleh pandangan orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan orang mati. 当时呢，犹太人被这个撒都该人的这个影响，就是所影响他们的思想、哲学所影响了他们，就是说人呢死了就没有生命，就没有永生。 Ya, yang artinya manusia itu hanya tubuh saja dan tidak ada apapun di dalam dirinya yang menolong dia bisa selamat. 也就是说呢，这个人呢只有身体，没有任何的能够让他得救的。 Ya, kalau mati udah selesai, tidak akan ada hidup lagi atau bangkit. Ya. 如果死了就结束了，没有所谓的复活或者没有永生。 Dan banyak orang bergaul dengan orang Saduki amat sangat percaya bahwa ya ini kehidupan ini hanya sampai saat ini aja. Ini adalah dunia yang real. 所以他们跟撒都该人交往的那些人，他们非常的相信说，这个很实际的，就是死了就完了，就没有什么了。 Ya, jadi hidup yang real life itu beda dengan true life. Hidup yang real, hidup yang nyata yang kita hidupi sekarang. Tapi kehidupan yang sesungguhnya itu pada saat kita itu bangkit dari kematian kita. 这个实际的生活跟这个真实的生活不一样。我们真实的生活就是我们死了之后，我们会复活。 Karena itu Paulus bilang hati-hati, jangan sampai ada pergaulan yang buruk yang merusakkan kebiasaan yang baik, pemikiran yang baik, pandangan yang baik. 所以保罗就对他们说：你们不要被误导，你们不要自欺。这个滥交可以损坏你们的这个好的品德。 Karena begitu pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita, maka karakter kita, pikiran kita dan tingkah laku kita akan juga berubah. 因为你这个滥交呢，会使你的品格、你的个性、你的这个行为都会改变。 Nah karena itu Paulus menekankan kita harus punya pergaulan yang baik supaya tidak dipengaruhi oleh filosofi hidup di dunia ini. 因此，保罗告诉我们，我们必须有好的这个有好善行或者好的品德，让我们没有被陷入在这个滥交里面。 Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga pergaulan kita dengan baik. 问题是我们怎么样要保持我们有这个好的品性、好的品德，或者有这个善行。 Ya ada 3 K Bapak Ibu ya. K yang pertama itu kelilingi diri kita dengan komunitas yang mendorong kita menjadi pribadi yang bijak dan semakin serupa dengan Kristus. 在印尼文我用了3个 K， 第一个就是我们要使我们自己呢被围绕在一个非常有智慧的一个群体当中，让我们所行出来的都是有智慧的。 Ya, Amsal 13 ayat 20 mengatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.
箴言13章20节告诉我们，以智慧人同行的人得着智慧，以愚昧人作伴的必受亏损。Bapak Ibu, suatu komunitas itu dapat membuat perubahan suatu bangsa. 弟兄姐妹，一个群体呢，能够改变一个国家或者一个人民。Ya, 3 hari lalu kan kita baru memperingati HUT ke-78 kemerdekaan RI ya, Republik Indonesia ya. 3天前我们才庆祝了我们印尼这个第78周年这个国庆。Nah, itu semua sebetulnya ada latar belakang di mana ada komunitas pemuda yang melakukan suatu hal. 其实呢，这背后呢是有故事，就是有一群的这个青年人，他们行了某些运动。Nah, komunitas pemuda ini dia menculik Soekarno-Hatta untuk bikin teks proklamasi di Rengas Dengklok dan memproklamasikannya. 所以呢，这一群的青年人，他们就是抓了这个苏甘诺总统去做了去写了一张这个独立的这个宣言。Dan ternyata awalnya itu justru bukan 1945 tapi 1928 Sumpah Pemuda. 那个时候是在1928年，就是青年这个宣誓的这个纪念日的。Ya, di mana para pemuda dari berbagai macam suku mereka berkumpul dan mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air. 所以呢，这些年轻人他们就在那边宣誓说，从各个不同的这个种族，印尼这里，就是他们集合在一起，他们在宣告了他们是有独一的这个国家、独一的语言、独一的唯一的这个国度。 Dan komunitas ini itu berawal dari komunitas yang lebih kecil tahun 1908 Budi Utomo. 其实这个运动呢，是从1908年这个Budi Utomo运动，其实已经开始。 Jadi komunitas yang kecil bisa membentuk suatu komunitas yang lebih besar, bahkan sampai membuat satu proklamasi kemerdekaan dari sebuah komunitas yang kecil. 所以从这个非常小的一个群体当中，产生了展延了这个非常大的一个群体，比较大的一个群体。 Jadi terbayang nggak Bapak Ibu kalau mereka komunitas pemuda itu justru mereka berkumpulnya dengan para penjajah, maka mungkin kita belum merdeka tuh sampai sekarang. 如果呢，当时他们还是跟那些霸据这个统治印尼的这个荷兰人的话，还跟他们和好的话，也许到今天我们印尼国家还不能独立的。 Jadi kuncinya adalah kita mau masuk komunitas yang mana, ya, masuk komunitas di gereja atau komunitas yang mana? 秘诀就是我们要进入到哪一样的这个群体，是进入到这个教会里面的群体，或者其他的群体当中。 Apakah kita mau masuk komunitas yang mendorong kita menjadi semakin serupa dengan Kristus atau tidak? 我们是要进入一个更像基督、更愿意像基督的一个群体，或者不要。 Ya, jika kita pilih komunitas yang seperti itu, maka kita akan terus berusaha, terus berjuang menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. 如果我们是盼望我们能够进入到这样的群体的话呢，我们当然是非常的渴慕我们的生命能够更像基督。 Ya, sehingga kalau kita lemah dan kita jatuh di dalam dosa, komunitas ini dapat mendukung, saling mengasihi, tidak saling menghakimi. 所以，当我们堕落在罪恶当中的时候呢，这个群体中的人他会扶持、会帮助我们，让我们能够站起来。 Nah, itulah pentingnya komunitas dalam gereja, Bapak Ibu dan para pemuda-pemudi. Kita perlu membangun komunitas yang tidak menghakimi dan penuh kasih sayang. 所以呢，这就是我们教会群体的重要性，弟兄姐妹，让我们能够彼此的扶持、彼此的信任，没有彼此的在这个在背叛别人。 Ya, jadi yang pertama tadi komunitas dan kuncinya adalah masuk ke dalam komunitas. 然后刚刚我讲的，我们的这个观点就是
这个群体，我们要进入到这个群体里面。Dan yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran untuk terus memilih sikap, perilaku dan tingkah laku berdasarkan terang Kristus untuk kita lepas dari jerat kehidupan. 第一个就是我们要意识到呢，我们能够进入靠上帝主耶稣的这个光，然后照亮我们，让我们呢能够选择我们的这个好，我们的行为，我们的态度。Ya, Amsal 22 ayat 24 dan ayat 25 bilang jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya engkau menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. 这里22章24、25节告诉我们：好生气的人不可与他结交，暴怒的人不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。 Jadi di dalam yang nomor 2 kesadaran ini kuncinya adalah memilih. 在这个仪式当中的时候，我们的这个关键，我们这个秘诀就是我们要选择。 Ya, orang yang carried away gitu ya, atau kebawa arus dengan aliran yang korup gitu ya, maka dia akan kebawa menjadi orang yang korup juga. 如果一个人呢，跟着这个就是贿赂或者这个贪污的这个潮流，他就会跟着做这个事情。 Ya, saya percaya firman Tuhan di sini tidak meminta kita untuk hidup steril ya Bapak Ibu ya, atau living in the bubble gitu ya, bersih dari semuanya, bukan untuk steril. 当然，神的话语这里并不是告诉我们，我们就要隔离，或者我们是活在一个泡泡里面的人。 Ya, tapi justru di dalam dunia ini kita melatih diri kita bagaimana kita bersikap, berperilaku dan memilih siapa yang menjadi teman atau best friend, yaitu pribadi yang kita dengar dan memberikan pengaruh dalam hidup kita. 而是我们要训练我们自己，我们可以选择我们要跟怎么样的人来做朋友，怎么样的人来交往，让我们能够就是活在这个正确的道路中。 Ya, salah satu pengalaman konseling yang membuat saya bahagia ya Bapak Ibu, itu ada suatu pemuda ya yang memilih untuk berubah hidupnya. 当我这个辅导的时候，有一件使我非常高兴的，就是有一个年轻人，他愿意改变他自己。 Ya, dia adalah seorang penyuka sesama jenis, dia pernah dilecehkan sebelumnya, ya, dan dia itu pindah ke Jakarta sampai akhirnya masuk ke dalam gereja saya. 之前他是一个同性恋者，可是后来呢，就是我辅导他之后呢，他也是去我的教会，他就是悔改改变了。 Lalu kita kenalkan dengan Tuhan, lalu masuk ke komunitas pemuda dan bahkan masuk ke komunitas kelompok kecil, kelompok sel. 我就把他介绍给我们青年团契的这个青年人，后来他也进入了这个小组的这个群体里面。 Kita tanya, mau nggak kamu ibadah di sini? Mau nggak kamu konseling? Mau nggak kamu ikut komunitas kelompok sel? 我们就问他说：“你是不是愿意被我们所辅导？你进入在我们的教会的这个小组的群体？” Nah, dia ini kerja di bar dan kita bilang mau nggak in return kita akan kasih kamu kerjaan yang baru dari jemaat Kristen di tempat ini. 他之前是在酒店工作的，我们就问他说：“你是不是愿意离开你的工作？我们在教会的人再另外介绍工作给你。” Saya bilang memang gajinya nggak sebesar waktu kamu melayani orang-orang penyuka sesama jenis, tapi di sini kamu punya hidup yang lebih baik. 我告诉他，可能你如果在新的工作，你所得到的这个薪资没有比你之前的高，可是你在这里的话，你可以过得一个非常正常、非常好的生活。 Dan hari itu saya senang sekali karena dia memilih untuk masuk komunitas gerejawi bersama dengan orang-orang yang mengasihi dia meskipun dia terjerat di dalam dosa. 那天我非常的高兴，因为他愿意进入这个教会的群体，就是那些能够关怀他、能够爱他的这个群体里面。 Dan sampai hari ini dia tidak lagi praktek perilaku penyuka sesama jenis dan menikah punya anak. 现在呢，他已经没有这个同性恋者的这个行为，他现在已经结婚有小孩。
Ya, jadi dia masuk komunitas dan dia memilih untuk memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan terang Kristus. 他进去一个符合基督教这个教导信仰的一个群体当中了。 Nah, yang ketiga adalah keintiman dengan firman Tuhan. 第三个该印尼文就是这个与上帝有这个亲密的这个关系。 Keintiman dengan firman Tuhan, Bapak Ibu, itu menolong hidup kita tetap dipimpin di dalam firman Tuhan. 与上帝有亲密的关系，也就是说，我们继续不断的由这个神的真理、神的话语来引导我们的生命。 Mazmur 119 ayat 9 itu mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 诗篇119篇第9节说：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行神的话。” Ya, jadi kuncinya adalah menjaga. Ya, tadi masing-masing ada konteksnya dan ada kuncinya. Ya, yang pertama komunitas, kuncinya adalah masuk ke dalam komunitas. Yang kedua tadi kesadaran, kuncinya adalah memilih untuk hidup di dalam kesadaran tadi. Dan yang ketiga keintiman, kuncinya adalah menjaga keintiman tersebut. 我们刚才所提到的3点，就是第一个，我们要进入到这个就是我们要进入到这个群体里面；第二，就是我们要遗失到的时候呢，我们就要做选择；然后第三呢，我们就以上帝的话语要有这个亲密的关系，就是让上帝的话语来引领带领我们。 Ya, jadi waktu kita menjaga keintiman dengan Tuhan, membangun relasi dan komunitas yang mencintai firman Tuhan, justru itu menolong kita hidupnya bersih di hadapan Tuhan. 当我们能够维持我们这个与上帝亲密的关系的时候，我们进入到一个好的这个群体当中的时候，这就是保持我们与上帝的话语的这个连接。 Nah, Bapak Ibu, saya mau menceritakan tentang suatu kisah dari seseorang bernama Nicky Cruz. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya ya. 我要讲一个有关于这个叫 Nicky Cruz 这个人。 Ya, Nicky Cruz pernah bilang seperti ini. Anda bisa mendapatkan kepuasan dengan seks, Anda bisa mendapatkan kepuasan dengan alkohol, Anda bisa mendapatkan kepuasan dengan obat-obatan, saya mendapatkan kepuasan dengan kebencian dan kekerasan. 他说：“你可以从这个性方面，或者这个酒精方面，或者这个吸毒方面，或者其他的暴力方面得到满足。” Ya, Nicky Cruz ini adalah seorang yang terkenal amat sangat jahat. Ya, dia pemimpin geng di New York, namanya Mau Mau. Nicky Cruz 是一位在纽约是一个就是一个党派的，就是一个黑社会的一个带领者，一个领导者。 Ya, dia berpikir bahwa hidup itu seperti hukum rimba, jadi perlu berperilaku seperti binatang. 他是一个帮派的人，所以呢，他认为呢，这个生活非常的强烈，就是非常的严重的，就好像这个在圣灵的这个法律一样。 Dan binatang itu tidak bisa membedakan antara benar atau salah, dan binatang itu membunuh binatang yang lain untuk bertahan hidup. 因为野兽呢，它没办法分别这个善恶或者是非，所以呢，它是会去杀或者去抵挡这个其他的野兽，为让它自己能够继续的生存。 Jadi Nicky Cruz ini terbiasa hidup keras, kejam, dan sakit itu sesuatu hal yang biasa. 所以对这个 Nicky Cruz 来说，这个非常的这个恶劣的这个生活呢，非常就是非常的不好的这些生活呢，他是习惯在这个生活当中了。 Nicky Cruz ini dibesarkan di Puerto Rico, ya, dan ini adalah sebuah kawasan terburuk di wilayah itu, ya, dan orang tuanya adalah dukun. 他是活在一个非常不好的一个波多黎各那个地方，然后他的父母亲是这个行巫师，是巫师。
Orang tuanya itu dukun yang mempraktekkan ilmu sihir dan sejak kecil dia sering sekali mengalami penderitaan karena orang tuanya menyiksa dia dengan brutal. 他是父母亲是巫师，所以说就是从小呢，他就受到了父母亲对他就是虐待他不好的这个行为。Ya, ayahnya Nicky Cruz itu sering menelanjangi dia lalu melemparkan ke dalam kandang burung, di mana akhirnya burung itu takut dan akhirnya mencakari seluruh tubuhnya Nicky Cruz. 这个他的父亲呢，常常就把他就是让他吃生，进入到这个鸟缺里面，让就是被那些鸟所咬他。Ibunya sering sekali memukuli Nicky Cruz sampai dia pingsan, sampai Nicky Cruz itu bilang kalau ditusuk pisau dia nggak akan kerasa apa-apa. 他的妈妈常常用针来刺他，就是让他就是刺的。最后他就昏倒了，他没有感觉了。Dan mereka sering sekali memanggil Nicky Cruz itu anak setan. Dan mereka itu bukan hanya kejam, mereka itu kerasukan. 所以呢，父母亲也常常称他为鬼子，就是常常好像被鬼附的那样子。Jadi dia sering sekali melihat ibunya kerasukan, lalu di bawah pengaruh setan itu dia makan segala sesuatu, darah, lalu hewan masih hidup gitu dengan bau begitu menjijikan itu dilakukan oleh ibunya di depan matanya Nicky Cruz. 所以他常常看到他的妈妈呢，行了一些非常恶心的一些的就是他被鬼附的时候呢，他会吃那些野兽、一些动物这样子，深深的就是把他这些动物吃下，就是一些不好、非常恶劣的一些的行为。Jadi pada saat Nicky Cruz itu di New York, dia itu menjadi pribadi yang amat sangat keras dan penuh kebencian. 所以当他活在这个纽约的时候呢，他是一个充满恨恶、非常暴躁、非常暴力的一个人。Cita-citanya itu melakukan apa yang ibunya lakukan kepada dia, dan dia merasa senang kalau dia bisa menyakiti orang-orang. 所以他的欲望就是他能够行出他妈妈之前对他所做的那些行为。他觉得如果他能够这样做的话，他会觉得非常的高兴，非常的欢乐。Tapi suatu waktu pada saat dia sendirian di apartemen, dia itu merasa amat sangat gelisah dan cemas. 可是有一次，当他在公寓的时候呢，他觉得非常的犹豫，非常的难过。Dia merasa sepi, dia merasa takut, dan dia tahu bahwa orang-orang seperti dia umurnya itu tidak panjang. 他非常的害怕，非常的惧怕，然后他也感觉到说，好像他那样子的人不会活很久，不会长命。Ya biasanya umur 20-an tuh sudah mati, sedangkan dia umur 19 tahun. Jadi dia takut sekali. 他非常的害怕，因为当时他19岁，他有一个想法说，也许他会活到20几岁就死了。Ada dua orang yang mengenal Nicky Cruz. Yang pertama adalah seorang psikolog dan satu lagi adalah seorang pendeta. 有2个人认识这个 Nicky Cruz， 一个是心理学家，另外一位是牧师。Psikolog ini bilang kamu hidup itu tidak ada harapan, ya kamu ini akan masuk ke penjara, masuk kursi listrik dan neraka, tidak ada harapan. 这个心理学家跟他说：“你是没有盼望的人，你会进入到那个监狱里面，然后你也会被电死，你会进入这个地狱。” Tapi seorang pendeta namanya David Wilkerson, dia mengatakan bahwa ada harapan untuk Nicky. 可是另外的就是因为另外的牧师就是 David Henderson 就跟他说：“你是有盼望的一个人。” Dan dia mengatakan bahwa dia mengasihi Nicky. Ya. 他就告诉 Nicky 说：“他说他爱 Nicky。” Nicky dengar itu marah sekali, dia mulai mengutuki, dia ludahi wajahnya dan memukul David Wilkerson. 他非常的生气，他就是咒诅那位牧师，然后就是吐他吐沫。 Dan mengancamnya, memotongnya dan membuang dagingnya itu di jalanan. 也威胁他，他会把他杀死，把他这个肉把它吃，把它切掉，然后把它丢在这个街道上。 Wilkerson bilang, kamu bisa memotong saya menjadi 1000 bagian dan meletakkannya di jalan, tetapi setiap bagian itu akan tetap mengasihimu. 这位牧师跟他说：“虽然你能够把我杀死，把我的肉切了好几千块，可是我仍然爱你的心永远不变的，仍然爱你的。”
Saat itu Niki mulai merasa otak dan hatinya rusak. 那个时候，这个利基他认为说，他的这个思想，他的脑袋就是坏掉了。 Dia tidak percaya dan dia berpikir apa betul ada cinta seperti itu. Selama 2 minggu dia tidak bisa tidur. 他在2个礼拜之间当中呢，他没办法入睡。他在想说，是不是真的有那样子的爱？ Lalu saat dia marah, dia sengaja datang ke gerejanya David Wilkerson dengan tujuan untuk mengacaukan gereja tersebut. 所以礼拜天的时候，他特地到教会，就是去那个牧师的那个教会，去那边捣乱。 Tapi David Wilkerson yang melihat Niki Cruz, dia bilang, ayo sekarang kamu bantu saya untuk mengumpulkan persembahan. Dan Niki Cruz senang sekali karena dia mengumpulkan uang dari jemaat. 然后那个牧师David 牧师就跟他说：“那你现在帮我来把这个奉献的钱收奉献的钱。”他非常的高兴，因为他当然是喜欢钱的一个人。 Ya di situ Niki Cruz sudah mau kabur, tapi dia itu tiba-tiba bingung. Kenapa dia mau datang mengacaukan, tapi justru ada seorang pendeta yang percaya kepadanya, memberikan kesempatan kepadanya. Dan dia memutuskan untuk tidak pergi dari gereja itu. 这位尼基哥他非常的彷徨，他觉得为什么我来到这个教会来捣乱，可是有一位牧师却这样的那么好的来对待我。 Lalu Tuhan menyentuh dia memberikan persembahan itu kepada Wilkerson. Dan pada saat David Wilkerson mengadakan KKR, satu persatu Niki Cruz dan anggota gengnya maju ke depan dan memberikan hidup mereka kepada Kristus. 就是当这位那个圣牧师他举行这个布道会的时候，这个他的这个这个人，他以他的这个帮派的那些朋友呢，都是因为上帝的话语感动了他们，相信主。 Niki Cruz mengatakan, saya tercekik dengan rasa sakit, mata saya berjuang menahan air mata, tapi justru semakin banyak air mata yang turun dan dia menyerah. Niki Cruz 说，我试着让我的眼泪没有流出来，可是我也按住我的眼泪，可是眼泪这是真的流了太多出来。 Dia mengatakan, saya membiarkan Yesus memeluk saya dan membiarkan kepalaku beristirahat di dadanya. 他说：“我让耶稣来拥抱我，让我的头能够在他的这个怀抱里。” Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia mengatakan, minta maaf, maafkan aku Tuhan. Dan pertama kalinya dia mengatakan bahwa saya mengasihimu. 在他一生当中，首一次他说：“主，求你饶恕我。”他对主说：“主，我爱你。” Kehidupannya begitu radikal, dia berubah. Dia masuk ke dalam suatu komunitas, dia memilih diam di dalam komunitas itu. Dan dia mengubah hidupnya. Dia menjaga keintiman dengan Tuhan, dia membentuk suatu pelayanan. 非常彻底的一个改变，完全100%的一个改变，让他能够进入到这个教会的群体当中，然后他也加入了在这个服侍的这个工作当中。 Dia mengadakan pelayanan bagi para kaum muda, namanya Niki Cruz Ministry. 他就是进入了，就是有设立了一个 Niki Cruz Ministry 的一个团体。 Dan mencapai ribuan sampai jutaan para pemuda datang kepada Kristus sampai hari ini. 到如今呢，有几千人的这些青年人，因为他这个群体呢，让更多人青年人他们愿意接受主。 Niki Cruz, binatang yang penuh kebencian itu berubah menjadi seorang pencinta jiwa. Dan dia menulis sebuah buku judulnya Soul Obsession. Niki Cruz 他是之前是就好像野兽那样的人，可是之后呢，他改变了，就是变成充满爱心，能够拯救灵魂的一个人。 Dia sampai hari ini masih hidup dan menjadi berkat. Bapak Ibu bisa cek di internet gitu ya. 他到这个人目前还活着，我们可以从这个网络那边可以来查询。 Dan Niki Cruz itu masuk ke dalam komunitas Kristen, memilih untuk hidup di dalamnya dan menjaga
keintiman dengan Tuhan, serta melakukan pelayanan yang baik. 你给他进到这个群体当中，与神有密切的关系，然后他就是有这个群体，让他能够继续的在服侍神。 Pergaulan yang buruk itu memang merusakkan kebiasaan yang baik, Bapak Ibu. 弟兄姐妹，本来这个滥交不好的这个交往，能够败坏我们的善行。 Tapi pergaulan yang baik memperbaiki karakter yang buruk dan jiwa yang rusak. 好的这个行为品行呢，能够改变来就是不好的这个习惯。 Kita perlu kelilingi diri kita dengan komunitas yang baik, membangun kesadaran untuk memilih yang baik. 我们必须在一个群体来围绕着我们，我们要觉悟到，我们就是要选择好的方面。 Dan membangun keintiman dengan Tuhan dalam setiap area hidup kita. 在我们生活当中的各方面，我们要与上帝、与我们的主建立美好的关系。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan berikan kami sebuah komunitas yang baik di gereja ini. 主啊，我们要感谢你，因为主你赐给我们在这教会当中有一个美好的群体。 Kami rindu kami masuk ke dalamnya, kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalamnya. 我们渴慕进到里面，让我们能够在里面能够成长，能够结果。 Kami bersyukur Tuhan juga berikan kami hati nurani dan kesadaran 主，我们也感谢你，你赐给我们这个觉悟的心，你给我们一颗良心， sehingga kami bisa memilih apa yang benar dan apa yang diperkenan oleh Kristus. 所以我们知道何为主所喜悦的。 Tapi kami juga berdoa Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami menjaga diri kami di dalam keintiman dengan Tuhan. 我们也祷告求主，你帮助我们，让我们能够保持我们与主的这个亲密关系， Sehingga hidup kami berdampak besar dan memuliakan Tuhan. 让我们的生活能够带来影响，能够荣耀神。 Berdoa bagi setiap bapak, ibu dan para pemuda di tempat ini. 为我们教会的每一个弟兄姐妹，每一个青年人祷告。 Kiranya mereka boleh terus-menerus bergaul dengan Tuhan dan bergaul dengan komunitas yang baik, memuliakan nama Tuhan. 让他们能够继续不断的与主有亲密的关系，他们能够仍然活在一个美好的好的群体当中。 Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 主，我们感谢你，我们祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. 上帝赐福我们每个人。